Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil karim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang semati Tuan Imam Ustaz Syahir, terlupa juga staf-staf pengurusan dan pentadbiran Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan Petaling Jaya. Terlupa juga pada tuan-tuan, pakcik-pakcik, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni dapat kita bertemu dalam slot kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pilihan Allah kepada kita sekalian untuk hadir ke majlis ilmu dan mengimarahkan rumah Allah di musim-musim PKPP ni. Mudah-mudahan ada faedah dan ada asbab daripada Allah menjadikan negara kita dihilangkan wabak COVID-19 ini dengan seberapa segera, insya-Allah. Tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, pakcik-pakcik yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Di dalam satu ayat yang saya bacakan tadi daripada suratul Hasyr, iaitu surah di dalam Al-Quran yang berada di dalam posisi juzuk yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mendatangkan maksud Allah suruh semua orang yang beriman ini senantiasa meningkatkan kualiti keimanannya sehingga mencapai tahap darjat taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh kita ni pandang-pandang apa yang kita akan bawa pada esok hari, iaitu di hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah suruh kita pandang-pandang apa yang kita akan bawa ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pesan sekali lagi, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah isytihar, kata dialah satu-satunya Tuhan yang maha mengetahui di atas apa yang kita kerjakan di dunia ni. Tak ada makhluk yang boleh ketahui tentang keadaan kita, sama ada kita hidup dalam keadaan terang-terangan, sama ada kita hidup dalam keadaan sunyi-sunyian. Allah lah segala-galanya yang maha mengetahui di atas apa yang kita lakukan di dunia ni. Bila disebut berkenaan dengan ayat tersebut, maka ramailah di kalangan para ulama yang membawa hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sahabat-sahabat baginda Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita. Maksudnya
keadaan-keadaan demi keadaan yang kita lalui ini, apakah amalan yang boleh menjadikan kita ini bahagia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Amalan apa yang boleh mendatangkan kebahagiaan kita di hadapan Allah? Sudah pasti amalan yang kita bina waktu kita hidup di dunia ni, yang boleh menjadikan amalan kita bahagia. Bahagia ketika mana? Di dalam satu pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, abang-abang, ayah-ayah sekalian, cari amalan-amalan apa yang boleh membahagiakan kita. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya pelbagaikan kebaikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu cerita daripada seorang ahli makrifat. Ahli makrifat, bukan ahli silat makrifat, tak. Ahli makrifat, tuan-tuan. Ahli makrifat ni orang yang selalu memperbaiki dirinya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hari demi hari dia cuba memperbaiki dirinya untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nama dia Abu Bakar Ash-Shibli. Ni tuan-tuan. Dia orang Baghdad. Baghdad ni di mana? Iraq. Di Iraq. Satu hari dalam keadaan dia memperbaiki kehidupan dia, memperbaiki amal ibadah dia, dia senantiasa bermuhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dia penuh dengan muhasabah. Satu hari Allah izinkan kepada dia, dia bermimpi dia berada di alam kubur dalam keadaan dia sudah meninggal dunia. Mimpi, tuan. Bila dalam keadaan dia bermimpi sedemikian, dia berada di alam kubur, lalu datang satu suara bertanya kepada dia, "Wahai Abu Bakar Ash-Shibli, tahukah kamu mulai saat ini ketika mana engkau sudah memasuki ke alam kubur ini, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kamu. Tak ada langsung dosa yang terlekat kepada diri kamu ketika mana kamu berada di alam kubur ni. Allah sudah ampunkan segala dosa kamu." Suara tersebut tanya kepada dia, "Tahukah kamu apakah amalan kamu yang boleh menjadi asbab dosa-dosa kamu diampunkan?" Lalu dijawab oleh Abu Bakar Ash-Shibli dengan yakinnya. Dia mengatakan, boleh jadi amalan-amalan solat aku yang sempurna itu menjadi asbab segala dosa aku diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata suara tersebut, tidak ada satu kesan pun daripada solat kamu yang boleh menjadikan Allah ampun dosa kamu. Habis itu amalan apa? Lalu ditanya oleh suara tersebut kepada Abu Bakar Ash-Shibli, tahukah kamu apakah amalan lagi yang kamu dok buat selalu di dunia? Waktu kamu hidup di dunia dulu, amalan apa yang boleh menjadikan kamu ini diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawab Abu Bakar Ash-Shibli, boleh jadi amal ibadah puasa aku di dalam bulan Ramadan yang aku menjaganya dengan sebaik mungkin untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang baik, tuan-tuan. Dia orang baik sebab dia tahu amalan-amalan dia tu selalu dia bermuhasabah di atas amalan dia. Lalu suara tersebut kata apa? Tidak ada kena mengena dengan amal ibadah puasa kamu. Tanya lagi suara tersebut, tahukah kamu apa amalan kamu yang boleh menjadi asbab dosa kamu diampunkan? Maka dijawab oleh Abu Bakar Ash-Shibli, boleh jadi ibadah haji aku yang aku laksanakan dia dengan penuh kualiti, dengan penuh pengharapan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah haji aku tersebut. Kata suara tersebut, tidak ada kesan langsung daripada ibadah haji kamu yang menjadi asbab Allah ampunkan dosa kamu. Lalu ditanya oleh Abu Bakar Ash-Shibli, habis semua amalan-amalan yang aku sebut tadi, amalan yang power-power punya, semuanya engkau kata tidak menjadi asbab dosa aku diampunkan Allah. Habis apa amalan aku? Jawab suara tersebut, ingatkah kamu ketika mana kamu berada di satu bandar di Baghdad? Ketika itu kamu melalui di satu bangunan, kamu melihat ada seekor kucing yang berada di dalam keadaan kesejukan. Kamu ambil dia, kamu lindungi dia daripada ditimpa sejuk ketika itu yang bersangatan. Lalu kamu bawa dia balik ke rumah kamu, kamu lemparkan kasih sayang dan belas kasih kepada kucing tersebut.
maka ketika itu Allah berikan kasih sayang kepada kamu, menjadikan asbab dengan kucing tersebut menghapuskan segala dosa dan kesalahan kamu pada hari ini. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik sekalian, maksudnya apa? Dia ada dua tanggapan di sini, tuan-tuan. Kalau mengaji tak habis, dengar-dengar sampai kat situ saja, terus dia lari balik, dia mengaji tak habis. Tanggapan yang pertama, dia kata apa? Dia kata kita tak payah semayang, kita tak payah buat haji, kita tak payah puasa, sebab satu pun Allah tak terima menjadi asbab kita diampunkan dosa. So kita belah kucing saja. Tanggapan yang kedua, tanggapan yang pertama itu salah sangat-sangat. Tanggapan yang kedua apa? Menjadikan segala amal-amal kebaikan kita dan memperbanyakkan amal ibadah kita dan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelbagaikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira dengan Allah, tak kira dengan makhluk, tak kira dengan sesama manusia, tak kira dengan haiwan, tak kira dengan tanaman-tanaman, semua kita melakukan kebaikan ke atas makhluk-makhluk Allah yang menjadikan asbab kita ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang sekalian, pelbagaikan kebaikan dan bersegeralah melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah itu mukadimah pada malam ni. Kita sambung pengajian kitab kita, Kitab Bahrul Madhi, insya-Allah. Malam ni kita masuk di dalam satu tajuk, iaitu bab manittaqal maharima takun a'badan nas, iaitu bab pada menyatakan hadis yang membicarakan siapa takutkan segala yang diharamkan syarak, maka ialah orang yang sekuat-kuat berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak tengok, tuan. Nak cerita apa ustaz malam ni, ustaz? Malam ni cerita berkenaan dengan orang yang takut melakukan benda haram, maka Nabi declare dia, Nabi levelkan dia, dia adalah manusia yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling kuat beribadah kepada Allah. Siapa manusia yang paling kuat beribadah kepada Allah? Orang yang takut nak melakukan benda-benda yang diharamkan oleh syarak, maka dia tak berani nak buat benda-benda haram tersebut, maka dia adalah manusia yang paling kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tajuk malam ni, tuan-tuan. Sekali dia main satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia main satu hadis Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni haula'i al-kalimati faya'mala bihinna aw yu'allima man ya'malu bihinna. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faqultu ana ya Rasulullah. Fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan wa qala ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun musliman wala taksirid dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalb. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni siapa dia? Dia orang yang banyak ingat hadis Nabi. Dia beza, banyak ingat dengan banyak hafaz. Dia beza. Kalau hafaz banyak tetapi tak ingat, tak jadi apa. Tetapi kalau hafal pun banyak, banyak ingat pun banyak, ini power punya orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia banyak ingat hadis, bahkan dia banyak hafal hadis. Sebab apa dia jadi ingat
kuat ingatan dia Ustaz? Sebab dia mendapat satu tawaran daripada Nabi SAW yang pernah kita cerita di masjid tuan-tuan ni. Ingat tak sebelum PKP? Tak ingat Ustaz. Tak ingat dah. Cerita dia apa? Satu hari Nabi SAW buat satu tawaran. Nabi kata apa? Sesiapa yang ada rida. Rida ni apa? Ada tuan-tuan bawa rida dah ni. Semua tu Pak Haji kita tu, Pak Syahid dah. Rida yang kain hijau tu yang duk letak atas bau ni, itu nama dia rida, tuan-tuan. Nabi kata siapa yang ada rida untuk dihamparkan dia, untuk menjadi tempat aku duduk, maka aku akan doakan kepada diri dia supaya diingatkan hafazan dia sesuatu hadis yang dihafal. Lalu apa yang berlaku? Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bergelut berbuat kebaikan tersebut mendapati ganjaran dan reward yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Lalu dia menjadi seorang yang kuat ingatan dia. Itu punca dia jadi ingat kuat tu. So kita ambil tahulah, kalau sebut nama Abu Hurairah, dia bukan kaleng-kaleng punya orang, tuan-tuan. Dia mesti power gila ya, ingatan dia. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik sekalian, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi tahu bahwasannya kata Nabi SAW, Nabi kata, siapakah mau mengambil daripada aku ini segala jumlah hukum yang memberi faedah. Nabi buat satu announcement di kalangan sahabat Nabi. Ni perangai Nabi. Dia duduk saja-saja dengan sahabat-sahabat dia. Nabi buat satu pengumuman. Nabi kata apa? Di antara hampa semua ni, aku nak tanya, siapa yang mau ambil beberapa faedah daripada apa yang aku nak bagi tahu ni? Tolong angkat tangan. Supaya diamalkan dia atau diajarkan sesiapa yang mau mengamalkan dengan dia. Dengan syarat, kalau nak ambil ilmu daripada aku ni, kata Rasulullah, mesti diamalkan dia, bahkan mengajar akan ilmu yang aku nak ajar ni. Nampak tak tuan-tuan? Tujuan ataupun objektif apabila kita menuntut ilmu, kita beramal untuk diri kita, kita ajarkan kepada orang dan kita tunjukkan kebaikan kepada orang. Apa yang kita amalkan itu dituntut sebagai satu sunnah Nabi SAW untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kemudian, maka didengar oleh segala sahabatnya akan sabdanya yang demikian itu. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakala aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda yang demikian itu, lalu aku sahut akan dia dengan segeranya, kata aku, hamba mengambil dan menghafaz dan mengamalkan dan mengajarkan apa yang Tuhan hamba mau beri itu ya Rasulullah. Tuan-tuan, hebat. Dia kata apa? Hamba ambil dulu daripada Rasulullah, kemudian menghafaz, kemudian mengamalkan dia, kemudian mengajarkannya apa yang Tuhan hamba mau beri itu wahai Rasulullah. 4 ni tuan-tuan dia buat. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia adalah orang ataupun manusia ataupun sahabat Nabi yang bersamaan dengan apa yang dituntut daripada Al-Quran. Quran kata apa? Quran kata fastabiqul khairat. Hampa hidup di dunia ni kena berlumba-lumba nak buat kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia adalah seorang sahabat Nabi yang menuruti apa yang Al-Quran sebut di dalam Al-Quran, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Dia jadi manusia yang bergelombang dalam keadaan bersusah payah, berusaha, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan, orang hebat. Bila didengar Nabi akan kataku yang demikian itu, maka dipegangnya tangan aku. Yang ni metodologi tuan-tuan. Metodologi. Bagaimana kaedah yang digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam penyampaian ilmu di kalangan sahabat-sahabat dia. Nabi buat apa? Nabi pegang tangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu
bilangnya 5 perkara yang mau diberinya itu, iaitu yang pertamanya telah bersabda ia, kira-kira maknanya begini, hendaklah kamu takut wahai Abu Hurairah daripada mengerjakan segala yang diharamkan oleh syarak. Ini yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, supaya mengajarkan dia kepada sahabat-sahabat yang memerlukan untuk diajar akan sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka beramal dengan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham tak apa yang kita cerita malam ni? Dia kurang macam itulah maksud dia. Maksudnya apa? Abu Hurairah seorang yang gelut berbuat kebaikan, kemudian bila Nabi bagi tahu kepada dia, Nabi pegang tangan dia. Apa maksud Nabi pegang tangan ni? Apa maksud Nabi pegang tangan? Macam kita lah, kita di rumah kan. Kita duduk rumah, kita duduk tengok TV, sambil kita duduk baca paper kadang-kadang, ataupun sambil kita duduk main handphone, WhatsApp kadang-kadang. Bini duduk cerita kat kita. Dia kata, abang, kita ni kat dapur kita tu tak ada apa dah, dalam peti air tu kosong habis dah. Abang pilah tengok-tengok nak beli apa kat pasar tu, pilah tengok. Kita duk main WhatsApp ni, sehingga kita dengar lah. Kurang pendengaran, kurang fokus. So macam mana nak buat, nak bagi kuat fokus tersebut? Isteri kita mai, isteri kita pula cerdik, dia mai pegang tangan kita. Kita bagi tak perhatian? Bagi perhatian. Kata apa ni pegang-pegang ni? Gas habis. Nak abang gas habis sampai pegang tangan teruk sangat ni, tuan-tuan. Maksudnya apa? Bila berpegangan tangan itu, ada satu benda dan hajat besar yang nak disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada manusia, kepada sahabat Nabi, yang nak diajarkan satu benda yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kita pun macam tu, tuan. Kadang-kadang anak kita ketegak. Kalau dalam bahasa utara ni ketegak Kalau main bahasa ulu sikit, dia panggil ketegak piang, tuan. Tu bahasa orang baling punya, tuan. Bahasa orang baling, bahasa yang berhormat aziz tu, tuan. Baling punya orang tu. Piau punya bahasa tu. Tapi kalau bahasa kampung saya, Pematang Pauh, dia tak sebut macam tu. Dia biasa ya, balok ya, tuan. Itu balok Kemudian, jadi yang pertama apa dia, tuan-tuan? Nabi ajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Hendaklah kamu takut mengerjakan segala yang diharamkan oleh syarak. Itu yang pertama, tuan. Kemudian, maka apabila tidak kamu kerjakan segala yang diharamkan oleh syarak itu, nescaya jadilah kamu dan bernamalah kamu orang yang sekuat-kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kamu itu mencapai pahala selama-lama kamu tidak mengerjakan segala yang diharamkan itu. Maksudnya apa? Kita yang takut kepada benda-benda yang haram itu akan menjadikan kita itu senantiasa mendapat pahala di sisi Allah di atas apa yang kita takutkan untuk melakukan benda-benda yang haram tersebut. Takut, tuan-tuan? Takut Tapi kadang-kadang kita terbabas juga, tuan-tuan. Terbabas, tuan-tuan. Tak payah cerita lah siapa pun, tuan-tuan. Kadang-kadang dia mai iman lemah ni, tuan-tuan, terbabas dah. Dia mai terbabas ni, tuan-tuan, habis dia downgrade, habis segala iman, segala apa yang ada pada diri dia, habis terus. Apa dia yang boleh menjadi asbab iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa dia? Agak-agak, tuan-tuan. Nabi sebut mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tidak akan berzina seseorang manusia itu melainkan ketika mana imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram. Zina kan haram. Kemudian, tidak akan merompak seseorang manusia itu, tidak akan mencuri seseorang manusia itu melainkan ketika mana imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi, tuan-tuan? Banyak lagi lah. Dan disebut lagi, la iman liman la amanatalah. Tidak beriman manusia itu, manusia-manusia yang tidak ada amanah di dalam urusan kehidupan dia. Waktu itu iman kita sudah tidak ada, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang yang dikasihi sekalian,
perbaiki diri kita seharian, perbaiki diri kita, kehidupan kita seharian untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, insya-Allah. Kemudian bersabda Nabi SAW, Nabi kata, warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas. Nabi kata, dan hendaklah kamu suka sudi dengan apa-apa yang dibahagikan oleh Allah bagimu, wahai Abu Hurairah, nescaya jadilah kamu sekaya-kaya orang. Maksudnya apa? Segala apa yang Allah berikan kepada kita waktu kita hidup di dunia ni, sama ada nikmat, sama ada rezeki, sama ada apa nikmat kesihatan, nikmat tubuh badan, sama ada rezeki, sama ada harta benda, sama ada kekayaan. Apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah aturkan kehidupan kita melalui kerjaya kita, penjawatan kita, apa yang ada pada kita, redha di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini berat ni tuan-tuan. Ramai orang yang tak redha benda ni tuan-tuan. Bila dia tidak ada jawatan, bila dia tidak ada apa, bila dia tidak ada rezeki, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, dia boleh cakap, wahai Allah, aku siang malam aku duduk sembahyang tahajud kepada hang ni, tiba-tiba hang bagi aku jadi miskin. Tak adil sungguh hang ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pesanan baginda Nabi SAW ini suruh kita redha di atas apa yang Allah bahagikan kepada kita, rezeki kepada kita. Redha. Redha ni apa dia, Ustaz? Redha ni termasuk di dalam rukun taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waridha walau bil qalil. Redhalah apa-apa yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit, menjadikan asbab ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena redha tuan-tuan. Tuan-tuan redha tak dengan Allah di atas nikmat Covid-19 ni? Tak redha, Ustaz. Kami ni kami teringin nak main masjid lama dah, tapi orang tak bagi mai. Apa nak punya AJK ni, dia marah AJK tuan. AJK boleh, kami tak boleh. Ui, tak adil ni. Tuan. Ada tak dengar suara macam tu tuan-tuan? Ada. Dia duduk dengar masjid duk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata rindunya nak pergi masjid, tak boleh pergi masjid. Aku nak pergi juga, aku nak pergi juga, sampai pintu bagak kunci. Dia kata, pilah hampa ni, aku nak masuk seorang pun tak boleh, padahal aku dengan AJK ni kamcim baik pun tak boleh. Tuan-tuan. Tapi bila Allah izinkan untuk kita memasuki ke masjid di kala ini, ramai juga yang tidak hadir. Mana manusia yang bercakap ni tuan-tuan? Tak ada. Dia hanya bercakap di lidahnya, tetapi Allah tak bantu dia untuk hadir ke masjid. Tuan-tuan yang hadir, syukur banyak-banyak kepada Allah, minta tolong dengan Allah untuk menjadikan tuan-tuan manusia yang istiqamah di atas sesuatu amalan. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian, kemudian kata Nabi SAW, wa ahsin ila jarika takun mu'minan, dan berbuat baiklah engkau kepada jiran, nescaya jadi engkau mukmin yang kamil. Maksudnya apa? Yang ketiga, Nabi pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk disampaikan kepada manusia-manusia yang lain, suruh memperbaiki hubungan sesama jiran. Baiki elok-elok. Jangan biar jiran kita lapar, jangan biar jiran kita dahaga, jangan biar jiran kita sempit kesempitan hidup. Berdosa kita sebagai manusia menjadi jiran kepada jiran kita yang di dalam kesempitan. Sebab apa Ustaz nak kena jaga jiran? Sebab apabila kita menjaga jiran kita, kita menjaga hubungan dengan jiran kita, Allah akan levelkan kita manusia yang sempurna imannya. Kalau dengan jiran kita ni ada masalah, bimbang, takut-takut, ianya menjadi asbab iman kita tidak sempurna, seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kena baiki hubungan kita sesama jiran. Jangan bermusuhan, jangan. Walaupun jiran kita non muslim pun kena jaga hubungan dengan baik, tuan-tuan. Kena jaga hubungan dengan baik.
Masalah berbuat baik pada jiran, sesungguhnya berbuat baik pada jiran itu banyak macamnya disebut, tuan-tuan. Dan itulah yang disuruh oleh syarak kita dengan dalil seperti mana yang disebutkan tadi. Maka setengah daripada baik diperbuat bagi jiran itu ialah menolong akan dia apa susahnya. Tolong, tuan-tuan. Tolong. Apa yang dia nak minta tolong ataupun dia tak minta tolong, tapi kita tahu dia memerlukan, bagi. Kalau beranilah, tuan-tuan, kalau bolehlah. Kalau kuat iman, kalau nak jadi iman kita sempurna, kena tolong jiran. Nak tolong macam mana, ustaz? Kami pun sama susah. Iman macam tu lah. Sekadar mana yang mampu. Tak boleh tolong dengan harta, tolong memberi pandangan kepada dia. Tak boleh tolong memberi pandangan, tolong bagi jalan kepada dia. Tolong juga tu. Jangan beralasan di atas hidup berjiran sesama kita ni, tuan-tuan sekalian. Kemudian, dan ambil peduli kepada anaknya dan orang yang serumah dengannya, dan tidak mendatangkan apa yang memberi mudarat kepada mereka itu, dan sabarkan apa kesakitan mereka itu, dan lain-lainnya lagi. Maka apabila seseorang itu bersifat yang demikian, maka ialah berbuat baik kepada jirannya. Dan sesiapa yang berbuat baik kepada jiran, nescaya jadi ia mukmin yang kamil. Kamil ni maksud apa? Mukmin yang sempurna imannya. Sebagaimana tersebut pada hadis Nabi itu. Maka sabda Nabi SAW lagi, wa ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun musliman. Nabi kata apa? Dan sukakan olehmu bagi orang yang Islam itu apa yang engkau sukakan bagi dirimu, nescaya jadi engkau orang yang Islam. Maksudnya apa? Kita sukakan saudara seagama kita seperti mana apa yang kita suka, kita nak dia pun seronok. Kalau kita seronok saja-saja, dia pun dalam keadaan sedih, gembirakan dia supaya dia merasai keseronokan seperti mana yang kita kehendaki seronoknya diri kita apabila menerima sesuatu. Maksudnya apa? Hilangkan kesukaran kehidupan dia. Cuba tuan-tuan dengar hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Malaqqama akhahu luqmatan sarafallahu anhu mararatal mawqif yaumal qiyamah. Kita dengar hadis ni elok-elok. Hadis ni riwayat At-Tibrani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ni kata apa? Sesiapa yang menghilangkan kesukaran seorang hamba Allah dengan satu kesukaran, dia menghilangkan susah seorang hamba Allah ni, apa jadi pada dia? Maka ketika mana di yaumul qiyamah nanti, Allah akan hilangkan susah payahnya di yaumul mahsyar, di yaumul qiyamah, dengan diberikan kepada dia, dihilangkan segala susah payahnya ketika mana yaumul qiyamah. Hilangkan satu kesukaran, kesusahan manusia, satu saja kesusahan mereka, hilangkan. Allah akan hilangkan susah payah kita ketika mana di yaumul mahsyar, di yaumul qiyamah nanti. Boleh tak, tuan-tuan? Agak-agak. Nanti di yaumul mahsyar akan ada 3 jenis manusia, kata Imam Qurtubi. Manusia yang macam mana 3 orang ni, ustaz? Yang pertama, dia ada kenderaan, dia tidak lapar dan dahaga, bahkan dia berpakaian. 3 jenis. Yang pertama ini, dia ada 3 ni. Siapa, ustaz? Ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang takwanya itu dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dilevelkan bersama-sama dengan orang yang ada kenderaan, orang yang ada pakaian, orang yang tidak lapar dan dahaga. Dia hebat di sisi Allah di yaumul mahsyar. Dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan dipermudahkan urusannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di mahkamah Rabbul Jalil. Siapa orang tu, ustaz? Orang yang bertakwa, kata Imam Al-Qurtubi. Yang kedua, ustaz? Yang kedua, dia tidak berpakaian, dia tidak berkenderaan, dia lapar dan dahaga. Dia siapa, ustaz? Dia orang Islam, tetapi hidupnya
tidak pernah memberikan kesenangan kepada manusia yang memerlukan bantuan daripada dia. Bahkan dia tidak memberi makan dan minum kepada manusia yang memerlukan. Bahkan dia tidak membuang kesukaran manusia yang memerlukan bantuan daripada dia. Bahkan dia tidak memberikan pakaian dan sedekah infak kepada manusia yang memerlukan hajat daripada dia. Sehingga disebut oleh Imam Al-Qurtubi di dalam syarahnya, sehingga orang itu mencari kenderaannya ketika mana di yaumul mahsyar, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia nak pergi beli kenderaan, antaranya unta, dia nak pergi beli unta, Allah Subhanahu wa taala lenyapkan unta tersebut, melemahkan unta tersebut supaya tidak boleh berbakti kepada dia. Walaupun dia mampu, walaupun dia ada kudrat untuk membelinya, tetapi Allah tidak mengizinkan unta-unta tersebut untuk ditungganginya ketika mana di yaumul mahsyar. Wa na'udzubillahi min zalik. Ini orang Islam yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang ketiga, diseret wajahnya ketika mana di yaumul mahsyar, itulah orang-orang yang non muslim ataupun orang-orang kafir yang selalu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala waktu hidup di dunia dulu. Tuan, kita nak duduk yang mana tuan? Satu ke dua? Oh, satu mesti kena mantapkan amalan untuk mencapai nombor satu. Maksudnya apa Ustaz? Infak banyak-banyak. Bukan banyak-banyak macam mana? Infak setiap hari. Infak tuan, infak tabung masjid tu. Tabung masjid tu ada berapa? Ada 3. Tuan-tuan masuk 3-3 tu sekali. Satu tabung RM10. Macam payah Ustaz, takut miskin. Allah, Nabi kata apa? Ma naqasat mim malin minas sadaqah. Tidak berkurangan harta kamu daripada apa yang kamu sedekah daripada harta kamu. Tidak akan berkurangan. Ni janji siapa ni agak-agak ni? Janji YB kah? Janji MB kah? Janji PM kah? Janji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kah? Ni janji baginda Nabi SAW. Ma naqasas min malin minas sadaqah. Tidak akan berkurangan harta manusia yang rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kan tuan-tuan? Pakat-pakat sedekah. Kena setiap hari kena sedekah. Sebab apa setiap hari sedekah? Sebab nak membebaskan diri kita daripada terseksa di neraka Allah. Mana dalil Ustaz cakap tu? Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kamu dengan neraka Allah walaupun dengan sepotong buah tamar yang kamu infak, yang kamu berikan manusia menikmatinya, boleh menjadi asbab kamu dijauhkan daripada neraka Allah. Apatah lagi orang yang menyediakan air, Masya Allah. Apatah lagi orang yang menyediakan makanan. Apatah lagi orang yang menginfakkan wang ringgitnya untuk mengimarahkan rumah Allah. Besar rahmatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi Allah sekalian. Kemudian kata Nabi SAW yang terakhir, wala taksaruddah dhahiki tumitul qalba. Nabi kata, jangan banyak ketawa di dunia ni. Nescaya akan menjadi penyebab hati kamu dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak ketawa sangat tuan-tuan. Sebab apa Ustaz? Bila hati mati, nur iman, nur hidayah Allah Subhanahu wa taala itu payah nak dimasuki ke dalam hati sanubari kita untuk disuntik hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min zalik. Sebut tentang kebenaran agama Allah, dia tak boleh terima sebab hati dia hitam, hati dia dah mati. Jadi jangan matikan hati kita dengan banyak ketawa di dunia ni tuan-tuan. 5 itu dipesan oleh baginda Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk disebarkan kepada seluruh manusia dan mengajarnya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampailah di masjid Al-Islamiyah kita ini pun kita sebarkan hadis ini untuk diberitahu dan dimaklumi kepada tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang sekalian.
insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan. Dan habis dah waktu. Selangor sekarang ni pun waktu insya tu dah habis dah. Dia tak boleh lebih dah tuan-tuan. Mari kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mengabdikan diri kami sebagai hamba kepadamu wahai Allah, dan kepadamu kami memohon pertolongan dan bantuan daripadamu ya Rahman. Ya Allah, bantu kami untuk ingat kepadamu wahai Allah. Ya Allah, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur di atas nikmat yang Kau berikan kepada kami wahai Allah. Wahai Allah, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang hanya beribadah semata-mata kerana-Mu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah iman kami, peliharalah takwa kami, peliharalah anak-anak kami dan isteri kami, supaya mereka menjadi manusia yang memberi manfaat kepada agama-Mu wahai Allah. Begitu juga kepada diri kami wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lenyapkanlah wabak COVID-19 ini di negara kami ini wahai Allah. Mudah-mudahan kami selamat di dalam jagaan-Mu wahai Allah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.